Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para pelajar yang dikasihi sekalian, pengurusan murid merupakan salah satu cabang tugas guru di sekolah. Oleh itu, pada hari ini saya ingin kongsikan serba sedikit mengenai topik pengurusan murid. 3 aspek yang saya akan sentuh mengenai aspek pengurusan murid di sekolah, iaitu menguruskan data murid, kedua, kesediaan murid, dan yang ketiga, motivasi murid. Realitinya, terdapat banyak lagi aspek pengurusan berkaitan murid, termasuklah pengurusan dari aspek disiplin, penasihatan, kepelbagaian murid di bilik darjah. Namun, kesemua ini akan disentuh dalam topik yang akan datang. Kenapa perlu guru menguruskan rekod murid? Okey, antara sebabnya ialah kerana rekod yang terurus dapat menyediakan maklumat lengkap mengenai kemajuan pelajar dalam segala aspek perkembangan potensi pelajar berkenaan. Yang kedua ialah stakeholder pendidikan seperti ibu bapa, pentadbir, PPD, JPN dan KPM mudah untuk memahami kemajuan dan kebolehan murid. Rekod yang terurus juga dapat membantu murid untuk memahami potensi diri masing-masing. Sejajar dengan perkembangan teknologi pada masa kini, pihak KPM telah menyediakan aplikasi secara dalam talian untuk menyimpan rekod murid. Salah satu daripada aplikasi tersebut ialah aplikasi pengkalan data murid atau APDM. APDM digunakan untuk menyimpan dan mengemaskini segala maklumat murid, termasuk maklumat ibu bapa, kehadiran dan juga pendaftaran. Pengguna utama APDM ialah guru kelas dan pegawai pentadbir APDM yang dilantik oleh pengetua di peringkat sekolah. Pegawai pentadbir APDM di peringkat sekolah berperanan untuk membantu guru kelas dan pentadbir APDM di PPD dalam mengurus data murid ataupun sekolah. Antara fungsi APDM termasuklah mengemaskini atau mengesahkan data murid, memuat turun atau menyimpan data murid dalam format Excel, mendaftarkan atau menambah data murid baru, mengemaskini maklumat mata pelajaran murid dan e-kehadiran murid. Aplikasi seterusnya ialah SAPS atau Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah. Aplikasi ini digunakan untuk menyimpan, mengumpul dan menganalisis data keputusan peperiksaan murid di sekolah. Ia dilakukan secara dalam talian yang boleh dicapai oleh semua pihak, termasuklah KPM, JPN, PPD dan sekolah. Ia memaparkan slip keputusan serta markah peperiksaan pelajar dan prestasi pelajar secara keseluruhan. Ini akan memudahkan ibu bapa untuk memantau prestasi akademik anak-anak mereka. Seterusnya ialah kita akan pergi kepada sistem sahsiah diri murid ataupun SSDM. SSDM sebelum ini dikenali sebagai sistem salah laku diri murid yang hanya tertumpu kepada masalah disiplin murid. Sistem ini ialah pangkalan data tunggal dalam menguruskan disiplin murid daripada peringkat sekolah hingga ke peringkat JPN. Dalam SSDM 2.0, ia mementingkan amalan baik sebagai usaha menggalakkan amalan nilai-nilai murni dalam kalangan murid. Jika dahulu kita merekodkan masalah disiplin murid semata-mata, kini dengan versi 2.0, amalan baik turut direkodkan di dalam sistem. Salah satu aspek utama yang mempengaruhi pelajar untuk lebih melibatkan diri dalam proses pembelajaran ialah kesediaan belajar.
Kesediaan merujuk kepada keupayaan perkembangan dan kognitif pelajar untuk menerima sesuatu idea atau konsep pada masa yang tertentu. Ia juga merujuk kepada keadaan dalam diri individu yang bersedia untuk memperolehi pengalaman pembelajaran yang baru. Kesediaan pelajar belajar adalah fleksibel dan boleh berubah mengikut konteks konsep yang akan dipelajari. Misalnya, mungkin terdapat pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan langsung tentang topik yang cuba diajarkan oleh guru, atau mungkin yang mempunyai pemahaman yang separa, dan mereka yang mempunyai pemahaman yang mendalam dan tepat. Oleh itu, pendekatan one size fits all akan menjejaskan pemerolehan pengetahuan dalam kalangan pelajar. Justru, guru perlulah berupaya membezakan isi kandungan kurikulum mengikut tahap kesediaan murid mereka. Secara umumnya, kesediaan belajar dapat dikategorikan kepada 3 jenis, iaitu kesediaan kognitif, kesediaan afektif, dan kesediaan psikomotor. Kesediaan kognitif berkait rapat dengan kesediaan mental untuk memahami dan juga berfikir. Untuk pengetahuan para pelajar semua, perkembangan mental seseorang adalah bergantung kepada tahap umur mereka. Misalnya, tahap keupayaan mental pelajar tingkatan 5 adalah berbeza dengan tahap keupayaan mental murid tahun 5. Oleh itu, isi kandungan kurikulum yang disampaikan seharusnya perlulah bersesuaian dengan tahap keupayaan mental pelajar. Kesediaan yang seterusnya ialah kesediaan afektif. Kesediaan jenis ini merujuk kepada sikap, keinginan, ketekunan, perasaan, minat dan nilai untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan. Pelajar yang bersikap positif dan berminat terhadap pelajaran akan dijangkakan memainkan peranan yang lebih aktif dan agresif dalam aktiviti pembelajaran mereka. Kesediaan psikomotor pula merujuk kepada penguasaan kemahiran fizikal yang merangkumi fungsi anggota dan pengawalan, penyelarasan, penggerak di dalam seluruh tubuh badan. Walau bagaimanapun, penguasaan kesediaan psikomotor adalah bergantung kepada kesediaan kognitif serta kesediaan afektif pelajar. Secara umumnya, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kesediaan belajar murid, iaitu pengalaman dan kematangan. Pengalaman sedia ada merupakan faktor utama yang mempengaruhi kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran yang disampaikan oleh guru. Ia menjadi prinsip asas kepada penentu kejayaan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, untuk belajar tentang cakrawala, pelajar akan lebih mudah faham kalau dibawa melawat Museum Petrosains. Dari segi kematangan, ada 4 jenis kematangan yang boleh mempengaruhi kesediaan belajar murid. Pertama ialah kematangan fizikal yang melibatkan perkembangan psikomotor individu. Individu yang normal akan mengalami perkembangan dan mencapai kematangan fizikal yang sama dalam satu tempoh masa yang seragam. Kedua ialah kematangan mental yang merupakan perkembangan dan persediaan minda manusia untuk menerima sesuatu pembelajaran. Contohnya, kanak-kanak berusia 6 tahun tidak boleh memahami apa yang dipelajari oleh murid tahun 6. Ketiga ialah kematangan sosial yang merujuk kepada keupayaan seseorang individu untuk membentuk hubungan baik dengan individu lain. Individu yang mempunyai kematangan sosial yang baik akan mempamerkan sikap dan tingkah laku yang positif apabila berinteraksi dengan individu yang lain. Dan yang terakhir ialah kematangan emosi. Kematangan emosi merujuk kepada kestabilan dalam minat, sikap serta keinginan individu.
Rangsangan yang selaras dengan minat dan keinginannya akan mempengaruhi kesediaan pelajar untuk menerima pelajaran. Masalah perbezaan kesediaan belajar dalam kalangan murid yang pertama ialah perbezaan dari segi perkembangan mental. Walaupun peringkat umur yang sama, tetapi kanak-kanak mempunyai corak perkembangan kecerdasan yang berbeza. Disebabkan itu, guru akan menghadapi masalah dalam melayani murid mengikut perbezaan yang wujud. Masalah perbezaan kesediaan belajar dalam kalangan murid yang kedua ialah perbezaan dari segi minat dan sikap. Murid yang minat dengan pembelajarannya akan lebih mudah untuk mencapai tahap prestasi yang cemerlang dalam pembelajarannya, dan begitulah sebaliknya. Walaupun wujud perbezaan ini, murid masih ditempatkan dalam kelas atau aliran yang sama. Disebabkan itu, guru menghadapi masalah dalam memilih isi kandungan, bahan dan alat bantu pengajar. Masalah perbezaan kesediaan belajar dalam kalangan murid yang ketiga ialah perbezaan dari segi pertumbuhan fizikal. Setiap individu mempunyai corak pertumbuhan unik. Kanak-kanak dalam kumpulan umur yang sama tidak mempunyai kebolehan yang sama, dan ini memberikan masalah kepada guru dalam merancang pelajaran yang dapat memberikan kepuasan kepada semua murid. Masalah perbezaan kesediaan belajar dalam kalangan murid yang keempat ialah perbezaan dari segi keyakinan diri. Pelbagai status sosioekonomi membina keyakinan diri yang berbeza. Murid-murid yang datang daripada latar belakang keluarga yang miskin dipercayai kurang mencobakan diri secara aktif semasa proses pembelajaran. Masalah perbezaan kesediaan belajar dalam kalangan murid yang seterusnya ialah perbezaan dari segi jantina. Lelaki dan perempuan mempunyai perkembangan biologi dan fizikal yang berbeza. Pada peringkat remaja, pertumbuhan pelajar perempuan berkembang lebih besar dan mencapai kedewasaan yang lebih berbanding lelaki. Guru harus menyedari perbezaan jantina semasa membuat rancangan pengajaran. Seterusnya, kita pergi kepada motivasi. Motivasi dapat dikaitkan dengan tingkah laku untuk mencapai keinginan dalam diri. Seterusnya, membangkitkan respons untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Motivasi secara umumnya dapat dikategorikan kepada dua jenis, iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan dorongan dalaman yang terdapat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa memikirkan ganjaran. Ia berkaitan dengan sifat semula jadi seseorang dengan naluri ingin tahu dan dorongan untuk mencapai kecekapan. Ia wujud secara semula jadi, tetapi boleh terbentuk dari pengalaman dan pembelajaran. Misalnya, tabiat membaca buku dan bermain alat muzik. Sementara itu, motivasi intrinsik pula wujud daripada rangsangan luaran dengan tujuan menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu aktiviti yang akan membawa faedah kepadanya. Contohnya, belajar untuk mendapat keputusan cemerlang, seterusnya dapat masuk ke universiti, dan seterusnya mendapat pekerjaan yang baik. So, bagaimana untuk kita meningkatkan motivasi murid? Cara untuk meningkatkan motivasi murid antaranya ialah yang pertama, mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif. Yang kedua, guru perlulah menentukan sasaran pencapaian yang perlu dicapai oleh murid. Dan yang ketiga ialah dengan melibatkan murid dalam aktiviti pembelajaran. Itu sahaja pada hari ini. Sekian, terima kasih.